kita lihat, saya dapat berita daripada Kuala Nerang, iaitu Ketua Bahagian Bersatu, Ketua Bahagian Padang Trap, Datuk Syed Sobri Syed Hashim, hari ini telah pun mengumumkan keluar daripada Parti Bersatu, berkuat kuasa serta-merta. Jadi bila ditanya, kenapa? Atas hilang kepercayaan terhadap pimpinan Bersatu. Parti yang tidak, bagi saya katakan, yang ditubuhkan matlamat nak bunuh UMNO. Bukan sebagai parti perjuangan. UMNO ni dia kukuh, dia ada mantap saudara. Malahan menurut Datuk Syed Sobri, dia kata lebih 1,000 ahli Parti Bersatu di bahagian itu dan 4 ketua serta ahli jawatan kuasa beberapa cawangan di Padang Trap turut mengambil tindakan yang sama. Ini keadaannya saudara. Keputusan itu dibuat atas kerelaan tanpa paksaan atau habuan pihak tertentu. Siapa nak bagi habuan? UMNO bukan ada duit sekarang ni. Saudara, ini bukan sebab pilihan raya atau gila jawatan. Dia kata, menurut Datuk Syed Sobri, dia kata dia pernah jadi ahli Daun Undang Negeri daripada DUN Kuala Nerang waktu bersama dengan Barisan Nasional. Selain itu memegang jawatan Ketua Bahagian Bersatu. Jadi beliau memilih untuk mendukung UMNO dan Barisan Nasional serta memberi sokongan penuh kepada Datuk Seri Mahathir Khalid sekiranya beliau dicalonkan sekali lagi untuk bertanding di Parlimen Padang Trap demi lestari pembangunan untuk rakyat. Jadi katanya, saya bersama ahli yang keluar dari parti berada dalam pertubuhan bukan kerajaan NGO, iaitu penggerak masyarakat Padang Trap yang saya tubuhkan bagi memberi sokongan kepada calon Barisan Nasional. Memanglah sebab sebagai ahli UMNO dia dah keluar, dia tak boleh nak masuk begitu saja. UMNO ni ada peraturannya. Jadi untuk itu dia bertahan di pangkat NGO dan akan membuatlah permohonan dan terpulanglah Majlis Tinggi untuk memutuskan. Itu peraturannya. Sebab itu UMNO ni, sebab saya katakan UMNO ni kukuh. Berbeza dengan parti-parti lain, saudara. UMNO bukan parti jalanan, saudara. Dan sesuatu benda yang saya lihat, saya agak menarik juga. Ini tulisan, sebab tadi saya dalam MRT, dalam kereta api, nak pergi ke pejabat UMNO, balik tadi saya terfikir, kenapakah Tun Dr. Mahathir beria sangat sekarang ni, hingga sanggup sekali ni dia dah bergaduh besar, selepas dah berbaik dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kemudian dah jadi Perdana Menteri, kemudian bergaduh balik, bermasam muka balik. Kenapa? Badan saling kata mengata, berbagai kenyataan dikeluarkan. Kenapa beliau begitu beria-ia untuk menyantuni semula sampai akan keluar kenyataan? Tak apalah, orang nak kata saya jilat Eliab saya pun tak apalah. Retinya dia berada dalam keadaan terdesak. Kenapa? Sebab itu saya tengok tulisan Saudara Adam Malik dalam MyTV Online, ada jawapannya. Saudara, tapi saya terjemahkan kupasan ini dalam wacana saya ini tentang menyentuh Dr. Mahathir. Yang saya lihat sebenarnya sekarang, saudara, dengan adanya penolakan daripada parti Harapan, seolah dia berada menjadi seorang kera sumbang, saudara. Itu yang saya katakan dulu. Sepatutnya dia berehat, berhenti daripada mencaturkan politik, duduk jaga anak cucu dengan baik. Tapi dia memilih untuk masuk gelanggang. Jadi kenapa beria sangat masuk gelanggang? Jadi setelah melihat itu, memang benar, tidak siapa menafikan, saudara, dalam pilihan raya umum ke-14 dulu, PRU 2018, banyak tomahan, fitnah yang dilontarkan oleh beliau. Banyak kenyataan-kenyataan beliau itu yang boleh dianggap satu slanders ataupun kenyataan-kenyataan membuta tuli terhadap UMNO. Serangan parti perompak, penyamun dan sebagainya. Dan dia dah sedar bahawa hari ini dalam PRU 15 kali ini, saudara, bahawa keadaan sudah jauh berubah. Pilihan raya dulu, UMNO, Barisan Nasional sibuk untuk mempertahankan diri. Sebab orang serang begitu, perompak, korup, itu macam-macam lah isunya. Jadi UMNO bertahan. Tapi hari ini suasana dah berbeza. Sebab apabila beliau menjadi Perdana Menteri, berada di anjung kuasa di Sri Perdana selama 22 bulan, banyak perkara-perkara yang dilakukan sudah pun menjadi isu pada rakyat. Itu yang keluar perkataan macam-macam lah, saya. Dan dalam keadaan begitu, saya melihat juga bahawa dalam keadaan sekarang ini, sejarah tidak pernah menipu. Sejarah tidak pernah menipu. Saya ingat Dr. Mahathir sekarang ni, bukan hanya dia menjadi kera sumbang yang diasingkan, disingkirkan
oleh teman rakannya waktu beliau menubuhkan Pakatan Harapan ataupun bersama-sama dengan parti-parti bergabung bertanding di bawah tiket Parti Keadilan. Tapi kali ini sudah disingkirkan. Beliau terpinggir bagaikan keresumbang, ditolak oleh semua pihak, kerana semua dia dah tahu bahawa semua dah merasakan bahawa Dr. Mahathir banyak tipu helahnya, banyak menipu dan muslihat politik, terutama terhadap kumpulan teman-teman. Memang selama 22 tahun dia jadi Perdana Menteri, jadi Presiden UMNO, ramai juga ahli UMNO waktu itu, termasuk saya, kena mengaku saya, yang waktu itu kita tak dapat membaca. Tapi bila dia dah keluar, tengok balik jaluran kepimpinannya, baru kita dapat tahu. Tapi teman-teman yang baru disantuni, macam daripada DAP, daripada Amanah, jangan lupa Saudara Mat Sabu dalam ucapannya dalam beberapa siri ceramah pilihan raya PRU 14 dulu, dia kata aku pun benci dengan Mahathir ni dulu, tapi tak apalah, sekarang ni kita dah satu, kita dah katanya. Jadi dulu simpan aku dalam dapat ISA dia lah. Jadi waktu itu dalam PRU yang ke-14 dulu, mereka sanggup bermaaf-maafan kerana matlamatnya satu, iaitu untuk menumbangkan UMNO Barisan Nasional. Waktu itu tidak sekarang dia tengah sibuk untuk mengalihkan isu. Kerana apa yang dilontarkan sudah orang tak dapat warga ataupun massa tidak lagi yakin dan percaya. Malahan sebab itu bila kita dengar kenyataan macam katanya Saifuddin Nasution selaku Siswa Agung Pakatan Harapan, dia mengatakan selamat maju jaya Tun, dalam bahasa yang halus. Kalau bahasa kasarnya saudara, boleh jalan dah. Itu kata Ibrahim Din dalam filem P. Ramlee saya. Jadi sebab saudara, sebenar-benarnya ini saya yakin bahawa sekarang ini Dr. Mahathir mula dia tengyang-nyang bahawa dia banyak melakukan salah guna kuasa sewaktu dia menjadi mentadbir semula sebagai Perdana Menteri. Macam mana isu yang paling besar yang rakyat nak tahu berhubung dengan wang pulangan daripada 1MDB yang tidak dijelaskan sampai hari ini. Dia mengatakan bahawa negara terpaksa menanggung hutang 42 bilion, tapi sedangkan laporan pemulangan daripada negara Singapura, daripada Goldman Sachs, banyak lagi 31 bilion lebih. Mana pergi duit itu? Rakyat nak tahu. Begitu juga dengan penjualan kapal e-community. Mana pergi duitnya? Dan jangan lupa, waktu itu dia mewujudkan tabung rakyat. Konon-kononnya lah nak menggambarkan bahawa rakyat pun terpaksalah menanggung deritanya, terpaksa bergolok bergadai nak bayar hutang dan sebagainya. Wang itu ke mana perginya? Ini tidak dijawab. Begitu juga dengan rakyat dah dapat melihat campur tangan dalam bidang kehakiman serta melindungi jenayah yang dilakukan, jenayah rasuah oleh suami Zeti, Hakim Nazlan dan sebagainya. Malahan hari ini teman karibnya iaitu Tan Sri Muhyiddin juga sudah pun dipersoalkan berhubung bagaimana dia membelanjakan wang sejumlah 600 bilion dalam pengumuman rangsangan ekonomi sewaktu negara mengalami PKP. Inilah yang mengganggu fikirannya, bukan sekadar jadi kesumbang saya. Dan saya lihat bahawa pimpinan dalam Pakatan Harapan, terutama Parti Keadilan, tentulah Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dia ini kali ketiga ni, bukan kali pertama, kali kedua. Kali pertama dah kena tipu, kali kedua kena tipu, masuk kali ketiga dia kata nahi kabinahi. Itu kata Anwar Ibrahim. Sebab dia dah nampak bahawa apa yang cuba dilakukan Dr. Mahathir memanglah menimbulkan kebencian untuk menumbangkan UMNO Barisan Nasional supaya dirinya berada dalam keselamat. Saya melihat dari situ tulisan daripada Sadar Adam tu, saya yakin dia tentulah diburu ketakutan seandainya UMNO Barisan Nasional berada di anjung kuasa. Orang-orang macam Datuk Luqman Adam, dia takkan lepasnya. Macam bersumpah dia, Datuk Luqman Adam, apa cara pun dia akan buru Dr. Mahathir. Dia dirasakan bertanggungjawab melakukan kepelbagaian onar. Datuk Luqman Adam dia berbulu dengan Dr. Mahathir ini sejak zaman era reformasi. Jangan lupa. Begitu juga dengan Siswa Agung Datuk Ahmad Maslan. Bagaimana dengan Aziz Zahim? Bagaimana dengan Dr. Puat Zakasi? Macam mana Ketua Pergerakan Pemuda Ashraf Wajidi?
Begitu juga Ahli Majlis Tinggi UMNO Hisham Jalil. Apakah mereka reda melihat bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Dr. Mahathir terhadap Presiden Parti UMNO Datuk Zahid yang dianggapkan dikatakan sebagai pendakwaan terpilih hanya kerana Datuk Seri Zahid tidak mahu mengikut kehendak dia untuk mewujudkan UMNO baru 2.0. Dulu waktu dia bertembung dengan Tengku Razali, akhirnya UMNO diharamkan. Naiklah UMNO baru. Dan sekarang ini bila dia dah berjaya menjadi Perdana Menteri, dia minta Datuk Zahid Hamidi bawa ahli-ahli UMNO semua masuk PBM kerana nak mengimbangi kuasa parti daripada Parti Keadilan. Waktu itu partinya cuma ada 13 kursi. Parti Keadilan sudah ada 52 waktu itu saja, sebelum berlakunya lompatan-lompatan kumpulan Azmi dan sebagainya. Jadi nak mengimbangi, minta supaya 79 ahli parlimen dari Barisan Nasional ini menyeberang untuk mengukuhkan. Jadi bila Datuk Zahid tak amat bersetuju, dia minta kalau payah tegak, masuklah semua sekali dalam ahli UMNO dalam PBM. Kita macam soal tubuh parti baru lah 2.0. Bila Datuk Zahid tidak mahu mengikuti kehendaknya, sebab itu saya yakin Saudara Lokman, Saudara Mat Maslan, Saudara Aziz Rahim, mereka tidak akan berdiam diri. Mereka tidak akan berdiam diri, mereka akan minta perkara ini seandainya UMNO Barisan Nasional kembali berada di anjung kuasa untuk membuka segala ni. Inilah sebenar-benarnya saya rasa yang menggerunkan Dr. Mahathir. Sebab itu slogan tolak UMNO, kononnya rasuah, saya melihat itu hanya sekadar peloy, ada satu perancangan. Sebab Dr. Mahathir pandai, dia pandai mencampakkan isu, orang percaya. Tapi kali ini dia dah terasa bahawa rakyat dah tak percaya kata-kata dia. Sebab itu dia sanggup buat apa saja. Orang kata kata bahasa yang paling kasar, sanggup menyembahlah, sanggup melututlah dengan Anwar. Marilah kita bersama balik pastikan supaya UMNO ni tidak kembali ke anjung kuasa di Sri Perdana. Ini yang ketakutan dia. Jadi pada dia buat macam mana pun, nak jilat pun jilatlah. Ini keadaan secara memburu ketakutan. Tapi bagi Datuk Anwar Ibrahim tak apalah, apa nak jadi-jadilah. Aku dah kena tipu sekali, tak akan tipu lagi. Secara macam saya yakin Saudara Mat Sabu pun dia kata, aku dah sedap-sedap jadi Menteri Pertahanan. Tiba-tiba aku hilang jawatan. Pasal hang punya perangai juga. Jadi tambahan pula dari Parti Pakatan Harapan, mereka yakin mereka boleh menang. Kalau menang pun Dr. Mahathir juga diburu ketakutan. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah melontarkan isu Pandora Paper di Parlimen berhubung dengan wang negara bertriliun ringgit dilarikan ke luar negara. Suka tak suka ada juga menyangkut di dia juga. Sebab semua orang tahu dia tidak mampu menjadikan anak dia kaya raya sebagai jutawan, tetapi dia berjaya mewujudkan anak-anak dia semua menjadi bilionaire semua. Tak ada seorang pun jutawan. So ini juga ini ketakutan dia. Anwar Ibrahim akan buru. Sebab itu dua orang ni macam kata saudara Datuk Khalid, Mahathir Khalid. Dia kata, apakah kita nak mengizinkan kita masih nak terperangkap dengan percaturan politik yang dilakukan Dr. Mahathir dengan Anwar Ibrahim. Berpuluh tahun dah. Bukan sehari, bukan 2 hari, bukan setahun, bukan 2 tahun. Tiap-tiap tahun ada pilihan raya, isunya Anwar Ibrahim dengan Dr. Mahathir. Anwar Ibrahim, Dr. Mahathir. Sampai bila? Kita negara nak maju ke depan. Takkan tak selesai-selesai lagi. So acah bentayan, balasan Allah. Itu saya tak tahu saudara. Tapi saya tengok keadaan ni bahawa dia sekarang ni memang berada dalam keadaan kesumbang yang berada dalam ketakutan. Sebab itu dia buat apa saja. Jadi bagi saya, kalau apa yang dilakukan, sama ada nak jumpa dengan Datuk Anwar Ibrahim ke, nak bincang dengan PBM ke, lain tak ada, hanyalah sekadar percaturan peribadi. Nak menyelamatkan Tengku, keadaan sekarang ni sudah red alert. Apabila melihat kemarahan, kebangkitan UMNO yang dipimpin oleh Datuk Zahid Hamidi. Sebab itu sekarang ini, serangan harus dilakukan terhadap Presiden UMNO. Apa sahaja pun buruk saja. Tak ada satu yang baik. Walaupun Datuk Seri Zahid Hamidi mengatakan, kalau kita menang nanti, antaranya kita nak menyelesaikan masalah perbezaan antara UMNO, antara rakyat Sabah, rakyat Sarawak. Okey, kita boleh wujudkan jawatan timbalan Perdana Menteri.
supaya Timbalan Perdana Menteri ini daripada Sabah, daripada Sarawak, daripada Semenanjung ini dapat menyatukan fikiran rakyat. Sudah ada bunga-bunga. Kata tak sesuai lah. Tak sesuai macam mana? Macam kata Datuk Ahmad Maslan. Waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, dia lantik 4 orang Menteri Kanan. Yang kita nak lantik ni 3 orang Timbalan Perdana Menteri. Sebab jawatan Timbalan Perdana Menteri ini memang tidak ada dalam perlembagaan. Cumanya mereka ini seharusnya berada di kadar tekanan di kalangan ahli-ahli parlimen. Jadi ini keadaannya, apa yang cuba dilontarkan Dr. Mahathir tidak dapat dibeli. Malahan kebangkitan rakyat terhadap UMNO Barisan Nasional dia dapat lihat, dia dapat rasakan. Sebab dia ada pengalaman, saudara. Dia dulu jadi Perdana Menteri selama 22 tahun. Sebagai Presiden UMNO Barisan Nasional 22 tahun. Dia dapat rasakan. Dan ini bahaya. Dan masalahnya bukan bahaya kalau UMNO saja. Dia kata kalau tak ada UMNO, ada pula ni Pakatan Harapan. Aku nak buat baik dengan Pakatan Harapan, mereka tak mau. Ni, dia dihantui sekarang ni. Kalau yang ni naik, naik Anwar Ibrahim, yang dia kata Anwar ni gila lah nak jadi Perdana Menteri, sekarang mengakal laut dah. Semua tu ada dalam video, semua tu ada dalam media sosial. Orang masih ingat lagi. Pengikut reformasi memanglah merasa-rasa tertipu. Ini sebabnya saya melihat kadang-kadang keadaannya, parti keadilannya sukar juga nak melegakan ahli-ahli peringkat akar umbinya. Ini gambaran saya nampak bahawa Dr. Mahathir akan berusaha macam-macam. Dan dia nampak sekarang ni kalau ada ruang pun macam mana yang diharapkan oleh Mukris adalah parti bersatu. Tapi bersatu ni tidak ada kukuh